Okey, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Cikgu Hani, Cikgu Sains anda. Okey, dalam tajuk Sains Saitan 3, bab 4 iaitu kereaktifan logam. Okey, jom kita tengok. Okey, bab 4 kereaktifan logam. Okey, bahagian 4.1 kepelbagaian mineral. Kepelbagaian mineral dalam kerak bumi. Okey, so mineral ialah unsur atau sebatian pepejal yang wujud secara semula jadi dengan struktur hablo dan komposisi kimia yang tertentu. Pelbagai mineral terkandung dalam batuan yang ditemukan dalam kerak bumi. Okey, ini adalah contoh mineral dalam kerak bumi. Okey, unsur seperti emas, berlian dan perak ya. Di mana contoh mineral yang wujud sebagai unsur adalah emas, berlian dan perak. Okey, manakala contoh sebatian adalah boksit, hematit, galena dan kalsitorit. Jadual 4.1 menunjukkan sebatian semula jadi dan unsurnya. Nama biasa hematit, nama saintifik ferrum 3 oksida. Gabungan unsur dalam hematit adalah ferrum dan oksigen. Nama biasa kalsitorit, nama saintifik stannum 4 oksida. Gabungan unsur stannum dan oksigen. Nama biasa kuarza, nama saintifik silikon dioksida. Gabungan unsur adalah silikon dan oksigen. Nama biasa boksit iaitu biji aluminium, nama saintifik aluminium oksida. Gabungan unsurnya adalah aluminium dan oksigen. Manakala nama biasa galena iaitu biji plumbum, nama saintifik adalah plumbum 2 sulfida. Gabungan unsur adalah plumbum dan sulfur. Nama biasa pirit, nama saintifik adalah ferrum sulfida. Gabungan unsur adalah ferrum dan sulfur. Dan akhir sekali kita ada kalsit, nama saintifik adalah kalsium karbonat. Gabungan unsurnya adalah kalsium, karbon dan oksigen. Okey, ini adalah contoh gambar hematit, kalsitorit, kuarza, boksit ya, iaitu biji aluminium, galena iaitu biji plumbum, pirit, kalsit. Okey, sebatian semula jadi ialah gabungan beberapa unsur. Okey, batu kapur merupakan suatu mineral yang mempunyai banyak kegunaan dalam kehidupan harian seperti membuat jalan, permukaan meja, bangunan dan sebagainya. Okey, ini merupakan contoh kalsium karbonat. Apa itu kalsium karbonat? Ia merupakan satu sebatian semula jadi yang wujud dalam pelbagai bentuk, warna dan tekstur seperti kalsit, batu kapur, marmar, kapur, terumbu karang dan cengkerang haiwan laut ya. Ini contoh kalsium karbonat. Okey, sekarang kita pergi kepada 4.2 siri kereaktifan logam. Okey, kita ingin membina siri kereaktifan logam. Okey, yang ini dimulakan daripada aurum AU ni aurum, argentum, mercury, cuprum, plumbum, stannum, ferrum, zinc, aluminium, magnesium, kalsium, natrium dan kalium. Okey, daripada aurum ke kalium, dari kiri ke kanan, daripada raja ini kereaktifan logam terhadap oksigen semakin bertambah. Maksudnya apabila logam ini dipanaskan ataupun terbakar dalam oksigen. Logam yang berlainan mempunyai kereaktifan yang berbeza terhadap oksigen. Apa itu kereaktifan? Okey, logam yang lebih reaktif terhadap oksigen bertindak balas dengan lebih cergas dengan oksigen. Siri kereaktifan logam merupakan satu sel logam yang disusun berdasarkan kereaktifannya terhadap oksigen. Baiklah, tadi kita cerita tentang oksigen. Sekarang kita lihat kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam.
Kedudukan sesuatu logam dalam siri keaktifan logam bergantung pada kecergasan logam tersebut apabila tidak balas dengan oksigen. Walaupun siri keaktifan logam ialah susunan logam ikut kereaktifannya terhadap oksigen, kedudukan bukan logam seperti karbon dan hidrogen juga ditunjukkan dalam siri keaktifan logam. Okey, so kita dapat lihat di sini dalam siri keaktifan logam, iaitu daripada aurum hingga ke kalium, kereaktifan terhadap oksigen bertambah. Okey, di mana kedudukan karbon adalah di antara aluminium dan zinc, manakala kedudukan hidrogen adalah antara zinc dengan ferrum. Alright. So, ini contoh arang batu. Arang batu adalah mineral yang ditemukan di Malaysia ya. Hampir 80% arang batu ini ditemukan di Sarawak. 19% di Sabah dan 1% di Semenanjung Malaysia. Kawasan simpanan arang batu yang paling besar terletak di Merit Villa, Sarawak. Okey. Sekarang kita sambung 4.3, pengesakan logam daripada bijihnya. Okey, pengesakan logam itu apa? Ialah proses untuk memperoleh sesuatu logam daripada bijihnya. Okey, perlu diingat dalam siri keaktifan logam, logam-logam yang di atas karbon iaitu kalium, natrium, kalsium, magnesium dan aluminium diekstrak daripada bijihnya melalui elektrolisis. Okey, bagi logam yang lebih tinggi daripada karbon, ada 5 logam ini. Pengesakan logam daripada sebatian logam tersebut adalah melalui elektrolisis. Okey, memerlukan tenaga elektrik. Alright. So, di bawah karbon iaitu antara zinc, ferrum, timah dan plumbum, ia adalah melalui penurunan karbon. Okey, penurunan oksigen logam dengan karbon. Manakala kuprium dan merkuri diekstrak melalui pemanasan terus sebatian logam tersebut. Hanya panaskan sebatian yang mengandungi kuprium itu dan juga merkuri itu, panaskan terus. Okey, so terus akan dapat hasilnya itu kuprium dengan merkuri. Manakala argentum dan emas, ia memang wujud sebagai unsur dalam kerak bumi. Okey, sekarang kita lihat proses pengekstrakan besi daripada bijihnya dalam relau bagas. Okey, pada yang nombor 1 ini, campuran biji besi atau oksida besi yang dipekatkan, arang kok dan batu kapur dimasukkan ke dalam relau bagas melalui bahagian atas relau bagas. Di mana yang nombor 2 ini, semburan udara yang sangat panas dipamkan ke dalam relau bagas melalui bahagian bawah relau bagas kat sini. Okey, udara panas dipamkan dalam ni. Okey. So, kalau kau nak perhatikan, di sini ada leburan logam dikeluarkan dan di sebelah kanan ini ada sangga dikeluarkan. Okey. Ini tadi kita buat close up. Okey. Di sini close up. Okey. Pada nombor 3, apakah yang berlaku? Apakah tindak balas yang berlaku dalam relau bagas pada suhu yang tinggi ni? Okey, kita menghasilkan ferrum di mana arang kok atau karbon bertindak balas dengan oksigen dalam udara panas untuk menghasilkan karbon dioksida dan haba, iaitu karbon campur oksigen menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida tadi itu yang terhasil tindak balas dengan arang kok yang masih panas yang selebihnya untuk membentuk karbon monoksida di sini yang merupakan ejen penurunan yang kuat. So, karbon monoksida dan karbon tadi menurunkan oksida besi kepada besi. Okey, kamu lihat di sini ferrum 3 oksida tambah karbon menghasilkan ferrum dan karbon dioksida. Ferrum 3 oksida tadi tambah karbon monoksida yang dihasilkan tadi di atas menghasilkan ferrum dan karbon dioksida. Jadi hasil utama sini adalah kita ekstrak ferrum, iaitu besi ferrum itu besi, dan hasil sampingannya adalah karbon dioksida. Okey, penghasilan sangga pula. Apa itu sangga? Okey, batu kapur atau kalsium karbonat terurai untuk bentuk kalsium oksida dan karbon dioksida. Di mana ni kalsium karbonat itu terurai menghasilkan kalsium oksida dan karbon dioksida. Maka kalsium oksida tadi bertindak balas dengan benda asing seperti pasir atau silikon dioksida dalam biji besi. Okey. Tadi kan dalam relau bagas tu ada batu kapur kan. Batu kapur itu ada kalsium karbonat Batu kapur itu adalah kalsium karbonat. Jadi kalsium karbonat terurai
menjadi kalsium oksida dan karbon oksida. Jadi kalsium oksida ni akan bertindak balas dengan benda asing yang ada dalam biji besi ni tadi. Biji besi ni ada benda asing iaitu contohnya pasir atau silikon dioksida. Jadi kalau kalsium oksida bertindak balas dengan silikon dioksida, dia akan menghasilkan kalsium silikat. Okey, yang keempat, pada suhu yang tinggi dalam dalam bagas, ferrum yang dihasilkan akan melebur. Leburan ferrum ini mengalir ke bahagian bawah relau. Dari semasa ke semasa, leburan ferrum dituang keluar ke dalam acuan dan dibiarkan menyejuk dan membeku. Leburan ferrum yang membeku ini dikenali sebagai besi tuang. Besi tuangan. Apa itu sangga? Sangga yang dihasilkan akan melebur. Leburan sangga ini juga mengalir ke bahagian bawah relau. Oleh sebab leburan sangga adalah kurang tumpat daripada leburan ferrum, sangga terapung di atas leburan ferrum. Dari semasa ke semasa, leburan sangga dikeluarkan dan digunakan untuk membuat tapak bangunan dan jalan. Iaitu kalsium silikat tadi. Okay, so isu pelembungan di Malaysia. Okay, pencemaran udara akibat pembakaran bahan api, penggunaan tenaga elektrik yang banyak. Pencemaran udara oleh gas yang dihasilkan dari dalam bagas iaitu karbon dioksida tadi hasil sampingannya menyebabkan pencemaran udara. Bila terlampau banyak karbon dioksida di udara, ia boleh menyebabkan kesan rumah hijau. Okey, seterusnya yang keempat adalah pemusnahan habitat akibat pembinaan lumbung. Yang kelima, pencemaran bunyi oleh jentera pelembungan. Yang keenam, hakisan tanah akibat pengalian biji. Dan yang ketujuh, pencemaran air akibat pencucian biji. Okey, so ini adalah contoh-contoh gambar untuk isu pelembungan tadi Alright. Okey, pemusnahan habitat akibat pembinaan lumbung. Alright. Pencemaran bunyi, hakisan tanah, pencemaran air. Okey, so sekian sahaja perkongsian Cikgu Hani pada hari ini berkaitan dengan reaktifan logam. Okey, jangan lupa jawab soalan kuisis untuk PBD bab ini di bahagian description. Okey, jika anda suka dengan perkongsian saya pada hari ini, jangan lupa like, share and komen Jangan lupa subscribe bagi yang belum lagi. Okey, terima kasih semua. Bye. Sehingga berjumpa lagi pada video PDPC yang akan datang daripada Cikgu Hani. Bab 5. Okey.